Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian. Hari ini merupakan hari ke-88 PKP diperkenalkan. Dan semalam merupakan hari ketiga pelaksanaan PKPP ataupun Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. PDRM melalui Task Force Operasi Pematuhan telah membuat 68,449 pemeriksaan bagi memantau dan menguatkuasakan pematuhan SOP PKPP. Jadi dari segi jumlah pemeriksaan tersebut jelas menunjukkan bahawa walaupun sekarang kita berada dalam tempoh PKPP dengan banyak kelonggaran-kelonggaran yang diberikan oleh kerajaan, namun pemantauan masih dikuatkuasakan dengan serius seperti dulu juga. Sebanyak 3,591 pasukan pematuhan telah membuat pemantauan dan melibatkan seramai 16,578 anggota. PDRM telah menahan dan mereman 11 individu di atas kesalahan engkar arahan PKPP dan PDRM turut mengeluarkan kompaun kepada 4 individu di atas pelbagai kesalahan engkar arahan PKPP. Daripada jumlah yang ditunjukkan ini menunjukkan bahawa banyak pengurangan dari segi kesalahan engkar PKPP. Saya percaya ini merupakan peningkatan kesedaran orang ramai tentang perlunya mematuhi SOP PKPP ini bagi keselamatan diri masing-masing. Saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua pihak di atas pematuhan kepada SOP PKPP ini. PDRM memaklumkan bahawa aliran trafik lebuh-lebuh raya dan jalan utama di seluruh negara masih lancar, namun terdapat peningkatan pergerakan kenderaan di lebuh raya. Oleh itu, saya meminta dan saya memohon supaya orang ramai berhati-hati di jalan raya dan mematuhi peraturan-peraturan jalan raya bagi mengelakkan kemalangan dan kehilangan nyawa. Dan apabila berhenti di RNR, sila patuhi semua SOP yang telah pun dikeluarkan. Semalam juga merupakan hari pertama masjid-masjid di wilayah persekutuan dibuka untuk solat jemaat dengan 1/3 daripada kapasiti sebenar. Dari laporan PDRM, alhamdulillah, semua masjid di wilayah persekutuan mematuhi SOP yang ditetapkan. Selain daripada itu, PDRM juga melaporkan pemantauan ketua-ketua polis daerah mendapati masjid-masjid di seluruh negara mematuhi SOP yang ditetapkan. Oleh itu, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada pihak PDRM yang membuat kawalan, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada keseluruhan jawatan kuasa masjid serta semua jemaah yang patuh kepada SOP yang dikeluarkan. Saya yakin dengan pematuhan seperti ini, mungkin lebih banyak lagi masjid dan surau yang akan dibuka. InsyaAllah kita akan berbincang dengan Menteri Hal Ehwal Agama supaya dapat membuka lebih banyak masjid dan surau di wilayah persekutuan ini, dan boleh berbincang dengan negeri-negeri yang lain supaya boleh diberikan sedikit lagi kelonggaran kepada masjid-masjid. Mengenai kawalan sempadan negara, operasi benteng ataupun Ops Benteng yang melibatkan Angkatan Tentera Malaysia, ATM, Polis Diraja Malaysia,
Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia dan Agensi Keselamatan Sempadan Malaysia mengawal ketat sempadan negara secara bersepadu daripada dibolusi parti bagi mengekang jenayah rentas sempadan selain menyekat penularan wabak COVID-19. Dari 1 Mei hingga semalam, seramai 723 parti dan 138 tekong telah ditahan kerana mencuba memasuki sempadan negara secara haram, terutamanya melalui lorong-lorong tikus. Turut ditahan adalah 12 individu yang disyaki penyeludup serta 15 buah kapal. Agensi Penguatkuasa juga berjaya mengusir 164 parti, 6 tekong serta 27 kapal yang mencuba membolosi kawasan sempadan negara. PDRM juga membuat 63 sekatan jalan raya ops benteng di seluruh negara dan memeriksa 38,612 kenderaan bagi mengekang kemasukan pendatang asing tanpa izin ataupun parti, terutamanya di jalan-jalan lorong-lorong tikus. PDRM telah berjaya menahan 3 warga negara asing di sekatan jalan raya ops benteng di atas kesalahan imigresen. Kerajaan akan terus mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak yang cuba memasuki sempadan negara secara haram, dan agensi-agensi penguatkuasa akan terus mengetatkan kawalan kawasan sempadan terutamanya lorong-lorong tikus. Tindakan tegas juga akan diambil kepada mereka yang bersekongkol untuk membawa masuk warga asing parti ini, termasuklah warga Malaysia sendiri. Mengenai ops sanitasi awam, di bawah kawal selia KPKT, sejak 30 Mac 2020 telah melakukan 8,169 ops sanitasi yang merangkumi 133 zon. Semalam, sebanyak 86 ops sanitasi yang meliputi 53 zon di 14 negeri, antaranya 18 operasi di Sarawak dan 12 operasi di Sabah dan Melaka. Mengenai berita palsu, sehingga 13 Jun 2020, sebanyak 266 kertas siasatan telah dibuka oleh PDRM dan SKMM berhubung berita palsu berkaitan COVID-19. Daripada jumlah ini, sebanyak 179 masih di dalam siasatan, manakala 30 kes telah didakwa di mahkamah, 11 diberikan notis amaran dan 18 telah mengaku bersalah. Masih tiada pertambahan kertas siasatan baharu yang dibuka oleh PDRM dan SKMM dalam tempoh 2 minggu lepas, dan saya kira ini menunjukkan bahawa kesedaran daripada masyarakat semakin meningkat untuk tidak berkongsi berita-berita palsu. Walau bagaimanapun, PDRM dan SKMM akan terus membuat pemantauan ketat terhadap penyebaran berita palsu. Kerajaan memandang serius dan tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak yang menyebarkan berita palsu. Sebanyak 332 penafian dan penjelasan mengenai berita palsu telah diperjelaskan kepada orang ramai oleh Pasukan Respon Pantas PRP KKMM yang ditubuhkan bagi membantu membendung penyebaran berita palsu berkaitan COVID-19. Orang ramai diingatkan supaya berhati-hati sebelum menyebarkan sebarang berita yang diragui kesahihannya dan boleh menyalurkan maklumat kepada PRP di talian 0389115103 atau layari www.sebenarnya.my untuk menyemak kesahihan berita. Tolong cek kesahihan sebelum sebarkan berita palsu.
Saya sendiri pun menjadi mangsa kepada penyebaran berita palsu. Di berita palsu yang disebarkan tentang saya yang kononnya tidak mengalu-alukan kedatangan rakyat Singapura ke Malaysia. Dan ini boleh mengeruhkan hubungan antara negara kita dengan negara Malaysia. Sedangkan keadaan sebenarnya negara kita masih menutup pintu kepada semua warga asing untuk masuk ke negara kita, termasuk dari Singapura. Jadi kononnya kalau nak datang setakat nak isi petrol, cuci kereta, dinner dan sebagainya, tak payahlah. Tak payah datanglah. Jadi ini satu berita yang sangat jahat. Dan lebih-lebih lagi, ucapan saya ni dialih suara. Saya tahu semua rakyat Malaysia mungkin kenal suara saya. Mungkin rakyat Singapura tidak melihat PC setiap hari seperti ini, mungkin tidak tahu. Dan tindakan jahat ini sebenarnya boleh mengeruhkan hubungan antara kita dengan Singapura yang merupakan negara jiran sahabat kepada Malaysia ini. Jadi perkara ini sebenarnya tidak perlu dilakukan sepatutnya. Dan saya telah pun membuat laporan polis dan juga kepada SKMM untuk tindakan kepada mereka yang terlibat di dalam menyebarkan berita palsu seperti ini. Mengenai pengurusan pusat kuarantin, semalam seramai 478 rakyat Malaysia telah pulang ke tanah air melalui lapangan terbang antarabangsa KLIA dari Singapura, UAE, China, Bangladesh, Hong Kong, Mesir, India, Indonesia dan Brunei. Daripada jumlah tersebut, seramai 475 individu telah diperintah untuk menjalani proses kuarantin wajib di rumah masing-masing, manakala 3 individu dihantar ke hospital. Apabila saya sebut dihantar ke hospital, maknanya mereka COVID positif, ya, selepas membuat saringan kesihatan. 270 individu rakyat kita tiba melalui pintu masuk di negeri Johor dan telah pun diperintahkan untuk menjalani kuarantin di rumah. Perlu ditegaskan, mana-mana individu yang mengingkari proses kuarantin wajib, maknanya keluar daripada rumah. Sebenarnya proses kuarantin wajib ni, mereka sepatutnya berada di dalam bilik di rumah. Tidak boleh berlega-lega dalam rumah pun, takut menjangkiti orang lain di dalam rumah. Mereka sepatutnya berada di dalam bilik sendiri. Berada di dalam bilik sendiri di rumah. Makanan pun diletakkan di luar pintu. Ketuk bilik, mereka ambil makanan dan makan sendiri di dalam bilik. Dan lepas itu keluarkan makanan tersebut di luar pintu, akan diambil oleh orang lain. Jadi itu sebenarnya kuarantin di rumah. Bukan kuarantin rumah boleh duduk tengok TV kat ruang tamu bersama dengan keluarga yang lain. Sebab walaupun negatif, hari ke-13 mereka akan dicek sekali lagi, disaring sekali lagi. Dan apabila didapati negatif pada hari ke-13, barulah mereka dianggap sebagai bersih sepenuhnya daripada COVID-19. Walaupun ada juga mungkin terlalu kecil peratusannya yang selepas 13 cek sekali lagi, datang ada lagi yang positif. Itu terlalu kecil dia punya kemungkinannya. Tetapi hari ke-13 ada kemungkinan juga boleh positif. Sebab itulah yang berada di kuarantin di rumah mesti berada di dalam bilik yang diasingkan daripada keluarga masing-masing. Dan mengingkari SOP proses kuarantin wajib ni, saya nak ingatkan, boleh dikenakan kompaun RM1,000 ataupun dihadapkan ke mahkamah. Mengenai tapak binaan, semalam Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB telah membuat pemeriksaan di 83 tapak binaan di seluruh negara yang melibatkan 126 penguatkuasa. Pemeriksaan CIDB mendapati 58 tapak binaan telah patuh SOP, manakala 2 tapak binaan tidak patuh SOP dan diberikan amaran. 23 tapak binaan pula masih belum beroperasi. Jumlah kumulatif tapak binaan yang telah diperiksa oleh CIDB
Sehingga hari ini adalah 7,659 tapak binaan di seluruh negara, dan daripada jumlah tersebut pemeriksaan CIDB mendapati 1,771 tapak binaan telah patuh SOP, manakala 369 tapak binaan tidak patuh dan diberikan amaran. 17 tapak binaan telah pun diarahkan tutup oleh CIDB kerana tidak patuh SOP, dan banyak lagi yang berbaki yang belum beroperasi, iaitu sebanyak 5,502 tapak binaan. Mengenai pergerakan rentas negeri ke Sarawak. Bagi pergerakan rentas negeri ke Sarawak, rakyat Malaysia dari Semenanjung Malaysia, dari Sabah dan dari Labuan tidak lagi perlu memohon kebenaran dari Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak dan tidak perlu mengambil sampel PCR test sebelum berlepas ke Sarawak. Jadi tak perlu buat saringan COVID-19 swab test dan sebagainya. Namun mereka perlu mematuhi SOP yang telah ditetapkan, termasuk memuat turun aplikasi MySejahtera dan juga mengisi borang deklarasi kesihatan. Sampel PCR juga akan diambil secara rambang setelah tiba di pintu masuk utama negeri, sama ada udara, darat dan laut, dan mereka dinasihatkan untuk memuat turun aplikasi COVID Trace Sarawak dan Q-Munity. Ini untuk yang dikeluarkan oleh apps yang diperkenalkan oleh negeri Sarawak sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan, pelaksanaan perintah PKPP memasuki hari keempat, dan saya pasti ramai yang sedang pulang ke kampung dan telah pun berada di kampung. Apabila berada di kampung halaman, norma baru seperti penjarakan sosial dan kebersihan diri semestinya diamalkan. Kita harus berwaspada apabila menziarahi saudara mara, terutamanya warga emas dan juga anak-anak, kerana mereka merupakan golongan berisiko tinggi, dan kitalah sebenarnya yang bertanggungjawab untuk menjaga dan melindungi mereka daripada terkena jangkitan. Pemimpin masyarakat mempunyai peranan yang penting untuk mendidik ahli masyarakat mereka terhadap norma-norma baru dan untuk memastikan mereka sentiasa mengamalkan kawalan kendiri di dalam kehidupan seharian. Tuan-tuan dan puan-puan, mungkin berbeza dengan Hari Raya Aidilfitri ataupun 1 Syawal dulu, hari raya pertama dulu, ramai anggota-anggota polis dan rela dan lain-lain yang merupakan frontliners mengawal pergerakan dan tindakan kita. Kali ini bila balik ke kampung mungkin sudah tidak ada. Sudah tidak nampak polis berada di kampung kita untuk mengawal diri kita. Oleh itu, tuan-tuan sendirilah yang sepatutnya menjadi frontliners untuk mengawal diri sendiri, keluarga kita di kampung dan juga masyarakat di sekitar kita. Kesihatan, keselamatan diri, keluarga dan masyarakat kita kini adalah menjadi tanggungjawab kita semua. Oleh itu, amalkan kawalan kendiri untuk terus kekal selamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya buka kepada soalan. Assalamualaikum Datuk Seri, saya Syabiha bernama. Datuk Seri, sejak PKPP dilaksanakan dan rentas negeri dibenarkan, kita dapati orang ramai telah balik ke kampung dan masing-masing. So soalan saya, adakah SOP 20 orang serumah bagi kunjung-mengunjung
terpakai dalam PKPP kali ini, terutamanya dalam kita menghadapi perayaan aktiviti sekarang ini dan juga Aidiladha akan datang. Terima kasih. Kebenaran untuk menyambut hari raya adalah hari pertama dengan SOP 20 orang. Hari raya pertama saja dibenarkan. Jadi selepas itu tidak ada lagi lah sambutan hari raya. Walaupun bagaimanapun saya tahu yang balik ke kampung akan berada di rumah masing-masing, rumah ibu bapa melawat, mungkin pergi ke rumah saudara mara dan sebagainya. Tetapi SOP asas kita tetap kekal, iaitu penjarakan sosial, mencuci tangan dengan sanitizer ataupun sabun, sentiasa memakai topeng muka, dan oleh kerana penjarakan sosial, cubalah kalau di rumah yang kecil tentulah mungkin kurang daripada jumlah yang kita pernah benarkan dulu, dan kalau boleh tak perlulah ramai di dalam satu rumah, kerana seperti saya kata tadi, lebih ramai yang berada di dalam rumah dengan suasana keadaan tertutup dan sebagainya, ianya lebih membahayakan. Seperti saya kata tadi, kita sendiri yang menentukan apa yang lebih baik dan tidak baik untuk menjaga keselamatan diri sendiri dan juga keluarga. Okey. Assalamualaikum Datuk. Datuk Seri, soalan saya, terdapat keluhan daripada pengusaha industri perkahwinan di mana mereka menanggung kerugian dan hilang punca pendapatan kerana masih belum boleh beroperasi. Mereka memaklumkan bersedia untuk membentangkan SOP kepada kerajaan. Jadi apa pandangan Datuk Seri? Okey. Seperti kita lihat bahawa pembukaan industri dan premis perniagaan kita buat secara berperingkat-peringkat. Sejak daripada PKP 1, PKP 2, PKP 3, PKP 4, akhirnya kita perkenalkan PKPB dan sekarang PKP. Dan kalau kita lihat, banyak telah pun mula dibuka satu persatu. Dari segi perkahwinan misalnya, kita mulakan dengan kebenaran bernikah. Bernikah, berkahwinlah. Akad nikah dan sebagainya dibenarkan. Mula-mula melalui online saja. Mula-mula. Betul kan? Melalui online. Lepas tu kita benarkan bersemuka dengan jumlah yang kurang. Maksimum, silap saya 20 orang. Mana kita dah semakin buka. Dan saya percaya mungkin ke arah jumlah yang lebih besar tu akan dibenarkan dari masa ke semasa. Jadi kita buka secara berperingkat. Mungkin, dan saya percaya akhirnya majlis perkahwinan juga akan dibuka. Bila masanya akan ditentukan antara selepas perbincangan antara MKN, KKM, dan mungkin akan dibentangkan dalam mesyuarat khas menteri-menteri untuk memberi kebenaran. Tetapi jikalau pengusaha majlis perkahwinan ini ingin mengemukakan cadangan SOP, kita mengalu-alukan. Mungkin kalau perkara itu dah ada, apabila diumum terus boleh jalan terus. Jadi tak perlu tunggu lagi. Jadi boleh hantar cadangan tersebut kepada MKN supaya MKN boleh memanggil perbincangan dengan KKM dan juga dengan wakil pengusaha untuk come out dengan cadangan SOP-nya. Apabila kita dah umumkan dibuka, maka boleh dilaksanakan. Sementara ini bangunkan dulu SOP walaupun belum lagi dibuka. Okey? Datuk Seri, sebelum PKP terdapat kumpulan sukarelawan yang aktif membersihkan kawasan awam. Adakah aktiviti mereka boleh diteruskan semasa PKPP? Ya, boleh. Boleh. Tapi syaratnya seperti biasalah. Tidak boleh perkumpulan yang terlalu ramai, tidak boleh berhimpit-himpit antara satu sama lain. SOP-nya tetap sama, iaitu perlu ada penjarakan sosial, perlu ada dari segi kebersihan dan sebagainya, perlu diikuti, topeng muka perlu dipakai dan sebagainya. Jadi kita sebenarnya mengalu-alukan NGO-NGO yang terlibat sejak daripada dululah sampai sekarang. Kalau ada NGO membantu membersihkan kawasan, kita mengalu-alukan. Tetapi SOP-nya asasnya tetap sama, penjarakan sosial, dan tidak boleh terlalu ramai untuk setiap masa itu. Ya, perhimpunan masih tidak dibenarkan. Alright. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mutiara Tropika, itulah antara gelaran untuk ikan kelah selain King of the River atau Raja Sungai. Gelaran tersebut sangat sesuai dengan harga ikan kelah yang agak mahal di pasaran buat masa kini. Ikan kelah hanya boleh didapati di negara Asia. Buat masa kini terdapat 19 spesies kelah di dunia dan 3 dari spesies tersebut ada di negara kita. Habitat semula jadi untuk ikan kelah selalunya di hulu sungai yang berarus dan tidak tercemar. Pencemaran sungai dan aktiviti menangkap ikan yang melampau menyebabkan ikan kelah semakin pupus di habitat asal. Terkesan dengan masalah ini, Encik Hanafi Awang berminat untuk menternak dan membiak baka kelah di kawasan rumahnya. Demi menghasilkan ikan kelah berkualiti tinggi, Encik Hanafi hanya mendapatkan baka kelah dari Janda Baik Pahang, Tasik Temenggor Perak dan Tasik Kenyir, Terengganu. Usahanya ini dibantu oleh anak-anaknya iaitu Ahmad Faris dan Azhar Azizi Amran. Modal memulakan ternakan kelah ini menelan belanja hampir RM300,000 dengan 100 ekor anak kelah. Hari ini usaha yang bermula pada tahun 2012 sudah memberi pulangan yang lumayan. Kelah adalah ikan yang sangat sensitif. Ia memerlukan kadar oksigen terlarut yang tinggi dalam air untuk kelangsungan hidup. Sistem penapisan air diwujudkan untuk merawat dan mencernihkan air kolam. Kelah perlu penjagaan yang disiplin sebenarnya. Maksud saya disiplin dari segi pemakanan, dari segi merawat air, dari segi merawat dia sakit. Maknanya kita langsung tidak boleh lengah. Maknanya kalau waktu makan dia pukul berapa, kita mesti betul-betul bagi makan. Lepas tu pH air dia, lepas tu kepekatan air dia. Kalau kata sebulan, kita mesti tukar. Maknanya disiplinlah dalam penjagaan dia. Kawasan seluas 2 ekar ini menempatkan 9 kolam simen dan 1 kolam tanah. Buat masa kini, terdapat lebih kurang 5,500 ekor ikan kelah merah dan biru dari pelbagai saiz memenuhi kolam yang ada. Kolam-kolam ini mendapat air dari sumber bawah tanah, walaupun ia